الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam, yakni dalam keadaan tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, penulis-penulis barat menulis dalam buku-buku mereka berkenaan dengan satu tajuk yang jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayunya, ia bermaksud kenalilah musuh kamu, kemudian cintailah mereka, dan kemudian kamu bunuhlah mereka. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, tulisan ini yang mengajar kepada para pembacanya berkenaan dengan art of war, the art of war, seni peperangan, yang mana di antara buku yang terkenal berkenaan dengan the art of war adalah Sun Tzu, seorang penulis berbangsa Cina, tokoh berbangsa Cina yang sangat terkenal bukan sahaja di bumi negara Cina itu sendiri, tetapi tulisannya yang bertajuk The Art of War oleh Sun Tzu menjadi begitu terkenal di seluruh dunia, terutamanya di benua Eropah, dan sesiapa sahaja yang belajar berkenaan dengan sosiologi dan sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apakah pentingnya tulisan oleh Sun Tzu? Apakah pentingnya tulisan oleh penulis-penulis barat berkenaan dengan seni peperangan? Bagaimana untuk mengenali musuh? Bagaimana kemudiannya daripada perkenalan itu berakhir dengan kemampuan kepada kita untuk menumpaskan musuh? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, maka mereka, yakni golongan penulis ini, menggariskan 3 tahap ataupun 2 tahap sebelum daripada kemampuan kita untuk menakluki musuh ataupun mengalahkan musuh. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, maka pada hari ini kita perlu melihat tajuk ini daripada 2 sudut. Sudut yang pertama iaitu kita melihat bagaimana strategi ini boleh digunakan dengan kita sendiri yang perlu mengetahui berkenaan dengan sifat-sifat yang ada kepada musuh. Apakah kekuatan yang dimiliki oleh musuh? Apakah kelemahan yang dimiliki oleh musuh? Bagaimana dengan perkenalan itu? Bagaimana knowledge, pengetahuan berkenaan dengan kekuatan yang ada pada musuh dan kelemahan yang ada pada musuh? Kemudiannya saudara-saudara kaum muslimin sekalian, dari itu kita boleh mengatur langkah untuk seterusnya. Langkah yang kedua ialah bercinta dengan mereka, berkasih sayang dengan musuh. Kenapakah perlunya berkasih sayang dengan musuh? Kerana orang yang dalam keadaan berkasih akan mendedahkan segala-galanya, termasuklah kelemahan-kelemahan mereka yang sangat ketara, perkara-perkara yang sangat sensitif.
Kerana itu apabila kita melihat bagaimana golongan perisik barat umpamanya, golongan intelijen yang berkhidmat dengan agensi perisikan yang tertentu, mereka sampai ke tahap menjalinkan hubungan percintaan. Mereka sampai ke tahap mengupah pelacur-pelacur kelas atasan untuk menjalinkan hubungan dengan pemimpin-pemimpin negara, menjalinkan hubungan dengan panglima-panglima tentera dan sebagainya, sebagai satu cara untuk mendapatkan musuh, untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang sensitif daripada musuh. Kemudian daripada itulah, dari situlah, sesiapa sahaja yang berkhidmat dengan agensi perisikan umpamanya, percintaan bukanlah suatu perkara yang mengawal emosi mereka, tetapi percintaan dan kasih sayang itu hanya menjadi kuda tunggangan untuk mereka membunuh musuh seterusnya. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kenapa kita perlu mengetahui strategi seperti ini? Kerana kita perlu mengetahui bahawa ianya bermanfaat kepada kita. Yang pertamanya, kita sendiri dalam usaha kita untuk memperkenalkan undang-undang Islam, kita perlu mengenali siapakah musuh kita yang sebenarnya. Daripada pengenalan itu, kita akan mengetahui apakah kehendak daripada seorang musuh ataupun sekumpulan musuh. Apakah kekuatan yang dimiliki oleh mereka? Apakah kelemahan yang ada kepada mereka? Apakah perkara yang menjadi terlalu sensitif bagi mereka? Dari situlah kita akan dapat mengatur langkah untuk menumpaskan musuh ataupun menguasai musuh. Sama sebagaimana perlunya musuh mengenali kita. Apabila musuh mengenali kita sedalam-dalamnya, mereka juga mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkan kita. Musuh mengetahui bagaimana cara untuk menumpaskan dan membunuh kita. Kerana itu kita melihat bagaimana apabila penjajah barat ataupun the western powers, apabila mereka cuba untuk menguasai sesebuah tanah jajahan, antara apa yang mereka lakukan bukan sahaja terdiri daripada pakar-pakar ataupun orientalis yang pakar dalam bidang ketimuran, perkara-perkara yang berkaitan dengan timur, tetapi mereka juga mencari local people. Mereka mencari orang-orang tempatan yang boleh bersubahat dan bersekongkol dengan mereka, supaya mereka dapat mengatur langkah seterusnya untuk mengalahkan kita. Itulah, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apa yang disebut di dalam surah yang sering kali kita baca, antaranya surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang merupakan pemelihara sekalian manusia. Malikin nas, yang menguasai sekalian manusia. Ilahin nas, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Siapakah pembisik ini? Pembisik dan penghasut ini Allah Jalla wa'ala menamakannya sebagai minal jinnati wan nas, yang terdiri daripada kalangan jin dan manusia. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, dalam waktu yang ringkas kita tidak akan bicarakan berkenaan dengan penghasut ataupun pembisik di kalangan jin. Tetapi pada tengah hari ini kita ingin melihat siapakah yang menjadi penghasut yang cuba memesongkan pemikiran manusia yang terdiri daripada syaitan manusia, sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam surah An-Nas sebentar tadi. Umpamanya, jikalau saudara-saudara sekalian berkesempatan melihat akhbar pada hari ini berkenaan dengan bagaimana keputusan yang telah dicapai oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan untuk meluluskan undang-undang baru berkenaan dengan hudud, kita dapati bagaimana komen-komen ataupun ulasan-ulasan yang dilontarkan bukan sahaja oleh golongan kafir,
Kita tidak hairan dengan golongan kafir. Tetapi yang menghairankan kita apabila kata-kata yang menyesatkan ini datangnya daripada bibir ataupun hati ataupun pemikiran orang-orang Melayu yang beragama Islam. Apatah lagi jikalau mereka adalah pemimpin-pemimpin politik yang beragama Islam. Antaranya, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, antara tajuk akhbar pada hari ini dinyatakan focus on development, not hudud enforcement. Mereka mengatakan bahawa hendaklah difokuskan kepada pembangunan dan bukannya penguatkuasaan undang-undang hudud. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita ingin bertanya, dalam masyarakat kita pada hari ini, berapakah kementerian yang kita miliki dalam negara? Bukankah dalam negara ini kita mempunyai pelbagai kementerian yang diterajui oleh pelbagai menteri, yang diterajui oleh setiausaha parlimen masing-masing, oleh pegawai masing-masing, oleh ketua setiausaha masing-masing, KSU masing-masing. Masing-masing mempunyai kementerian tersendiri, pejabat yang tersendiri, jabatan yang tersendiri, kaki tangan yang tersendiri, allocation, dana yang tersendiri. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, masing-masing melakukan kerja mereka yang tersendiri. Sesiapa yang bekerja di bidang pembangunan, maka tanggungjawab mereka ialah membawa pembangunan kepada masyarakat. Tetapi golongan yang menyatakan fokus on the development, mereka sendiri yang sebenarnya mengambil perkara-perkara yang menyebabkan masyarakat berada dalam kesusahan. Bagi mereka, bibir hanya bercakap tentang pembangunan, tetapi pembangunan yang diutarakan kepada masyarakat ialah pembangunan apakah yang boleh aku sapu, beberapa persen daripada itu, beberapa komisen yang aku akan perolehi yang boleh dimasukkan ke dalam saku aku ataupun saku pengikut-pengikut aku. Itulah pembangunan di sisi sebahagian daripada ahli politik yang ada dalam negara kita pada hari ini. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, bukankah dalam negara kita mempunyai menteri-menteri yang bertanggungjawab terhadap penguatkuasaan undang-undang? Apabila kita ada kementerian, kita ada pegawai-pegawai tinggi kerajaan, kita ada pejabat peguam negara yang kerjanya bukan soal pembangunan, tetapi kerjanya ialah dalam soal mencari apakah undang-undang yang paling baik. Apakah orang ini perlu berhenti daripada bekerja? Apakah orang ini hanya kita simpan di pejabat yang berhawa dingin, tidak perlu melakukan apa-apa, hanya dengan alasan bahawa kita perlu melakukan pembangunan, hanya perlu fokus kepada pembangunan? Inilah contoh pemikiran yang menghairankan kita, yang dimiliki oleh sebahagian daripada pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara. Umpamanya, pemimpin ini berkata, we should develop Islam, not punish Muslims. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apa maksudnya? Maksudnya ialah we should develop Islam. Kita perlu membangunkan Islam, bukan menghukum orang Islam. Kata-kata apa ini? Dalam Islam, siapa sahaja yang melakukan kesalahan perlu dihukum tanpa mengira sama ada dia seorang Islam ataupun bukan Islam. Malah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan bahawa orang yang beriman, ketika mana dia beriman, dia tidak dianggap sebagai seorang yang beriman. Orang yang mencuri tidak dianggap sebagai seorang yang beriman ketika mana dia mencuri. Apa kata-kata daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala? Dia mengatakan bahawa dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahawa orang yang melakukan perkara tersebut ketika dia melakukan jenayah, iman dalam hatinya tidak ada. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apakah kita berbangga? Kita ingin mengaku sebagai seorang Islam apabila perbuatan orang-orang Islam yang mencemari nama-nama Islam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita tak mengira siapakah mereka, orang Islam ataupun bukan Islam, Melayu ataupun bukan Melayu, Bumi Putera ataupun tidak. Jikalau mereka melakukan kesalahan, mereka wajib diberikan hukuman. Malah undang-undang Islam jauh lebih baik daripada apa yang kita miliki pada hari ini.
Undang-undang mana yang boleh menandingi undang-undang Islam yang memberi bayaran pampasan ganti rugi kepada mangsa yang dicederakan dalam rompakan? Sedangkan undang-undang yang kita ada pada hari ini, sesiapa yang menjadi mangsa ragut walaupun tergolek di tepi jalan, dilanggar oleh kenderaan dan sebagainya, siapakah yang akan membiayai belanja perubatan mereka? Siapakah yang akan membayar ganti rugi kesakitan yang mereka alami? Apakah kerajaan yang akan menanggung mereka? Kerajaan tidak akan menanggung mereka, kerana itu adalah man-made law, undang-undang ciptaan manusia yang kita ada pada hari ini. Maka sudah tentu menjadi tanggungjawab pejabat peguam negara, sesiapa sahaja yang mempunyai kepakaran dalam bidang undang-undang pada waktu ini, untuk mencari apakah alternatif yang lebih baik daripada undang-undang yang kita ada pada hari ini. Maka jawapannya tidak lain dan tidak bukan, melainkan undang-undang yang berasaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apa guna kita mempunyai pembangunan jikalau penjenayah bermaharajalela? Apakah alasan kita untuk tidak mengenakan hukuman sebat 40 kali rotan terhadap orang yang meminum arak atas alasan kerana kita ingin membina jambatan kedua Pulau Pinang? Apakah kerana kita ingin membina menara berkembar atau kerana ingin menjaga maintenance menara berkembar Petronas? Maka kita mengatakan bahawa kita tidak boleh menghukum 40 kali rotan terhadap orang yang meminum arak. Apa kaitan 40 kali rotan sehingga dianggap sebagai tidak sesuai untuk dilakukan, dengan alasan pembangunan perlu dilakukan terhadap negara kita? Saudara-saudara sekalian, inilah pemikiran ganjil daripada syaitan golongan manusia apabila mereka boleh biarkan hukuman sebat yang dilakukan oleh Jabatan Penjara Malaysia sekarang ini, yang jauh lebih mengerikan, yang jauh lebih dahsyat daripada cara merotan mengikut undang-undang Islam. Kenapa merotan yang boleh mencederakan kulit, yang boleh memberi kesakitan yang berkekalan, yang boleh mencacatkan punggung si penjenayah, itu dianggap sebagai perkara yang tidak mengganggu pembangunan? Sedangkan undang-undang Islam, rotannya hanyalah ringan sahaja, cukup sederhana, tidak akan membawa kesakitan, tidak akan membawa kecederaan sebagaimana rotan konvensional yang diamalkan sekarang. Kenapa itu dianggap sebagai mengganggu pembangunan? Inilah satu perkara yang amat menghairankan kita. Jikalau seorang yang berzina, kita merotannya 100 kali sebagaimana ajaran Al-Quran, apakah kaitan merotan 100 kali dengan membina menara-menara yang tinggi mencakar langit di Kuala Lumpur? Inilah pemikiran syaitaniyah, pemikiran kesetanan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin Melayu yang berbangsa Melayu ataupun berbangsa India ataupun apa sahaja bangsa mereka, tetapi beragama Islam. Sungguh menghairankan dengan sikap yang dimiliki oleh mereka. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kerana itu apa yang perlu kita lakukan pada hari ini ialah kita perlu memberi penjelasan kepada masyarakat bahawa pelaksanaan undang-undang Islam sebenarnya memberi sumbangan yang besar kepada pembangunan. Kerana apa? Kerana pembangunan yang kita ingini bukan sahaja pembangunan dalam bentuk kebendaan, bukan sahaja pembangunan materialistik, material, benda, wang ringgit, bangunan yang tinggi, tetapi pembangunan yang ingin kita miliki mencakupi pembangunan keagamaan, kerohanian, spiritual, serta pembangunan gaya pemikiran, bentuk pemikiran, kesihatan mental dan sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, jikalau seseorang itu berzina, kita hukumlah orang seperti ini, kerana perzinaan menjadi sebab berlakunya perceraian pada hari ini. Perceraian menyebabkan rumah tangga runtuh. Lihatlah di sekolah-sekolah, bertanyalah kepada guru-guru yang bertugas di sekolah tentang murid-muridnya ataupun pelajarnya yang bermasalah dari segi disiplin, merosot akademiknya. Apabila disiasat latar belakang rumah tangga mereka, latar belakang keluarga ibu bapa mereka, nescaya kita akan dapati bahawa ibu bapa mereka bercerai. Kita akan dapati ibu bapa mereka jarang berada di rumah.
kita dapati pelbagai masalah rumah tangga yang dialami oleh anak-anak ini, yang kemudiannya menjadi sebab kepada pencapaian akademik yang merosot, yang menyebabkan berlakunya masalah jenayah dalam masyarakat, menyebabkan mereka berpeleseran dengan kawan-kawan mereka tanpa kawalan dan sebagainya. Kerana itu Islam satu agama yang sangat cantik dan indah jikalau kita tatbiq, kita implement dalam masyarakat kita. Apakah lagi ada undang-undang yang lebih baik daripada ajaran Islam? Sesiapa yang meminum arak, rotanlah dia di khalayak ramai dengan 40 kali rotan yang tidak akan mencederakan, hanya sekadar memberi keaiban supaya pada masa hadapan orang yang meminum arak ini mengetahui itu adalah kesilapan yang tidak patut diulangi. Kerana orang yang mabuk bukan sahaja membawa bahaya kepada trafik, kepada jalan raya, kepada pengguna-pengguna jalan raya. Orang yang mabuk akan memukul isteri dan anak-anaknya dengan cara yang melampaui batas. Orang yang mabuk akan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai suami, sebagai warga negara dan sebagainya. Kerana itu, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, pelaksanaan undang-undang Islam bukan sahaja akan menyelesaikan, menjadi solusi yang positif kepada kehidupan kita pada hari ini, tetapi ia akan menyingkirkan, membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan dan akan membawa keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil 'iqabi dhit tawl. La ilaha illa huwa ilayhil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian dan juga kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat ialah bekalan takwa. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, satu lagi kita melihat bagaimana pemimpin ini mengatakan bahawa apa yang penting sekarang ini ialah, beliau menyebut fighting for rights including for women. Dia mengatakan bahawa antara perkara yang patut kita memberi penekanan adalah memperjuangkan hak-hak asasi manusia, termasuk hak yang melibatkan kaum wanita. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, jikalau undang-undang Islam dilaksanakan dalam negara kita, maka perempuan yang dirogol akan diberikan pampasan. Pampasannya, jikalau kecederaan itu melibatkan alat sulitnya,
maka dia akan mendapat lebih kurang 595,000, yakni hampir 600,000 ringgit ganti rugi. Jikalau kecederaan pada tubuhnya sehingga berlaku kecederaan pada tubuhnya, dia boleh mendapat sehingga 200,000 ringgit. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apakah undang-undang negara kita yang mampu memperjuangkan hak wanita yang dirogol, yang tidak memberikan apa-apa kepada mangsa rogol? Apakah itu yang kamu maksudkan? Sedangkan Islam memberi diat pampasan sekitar 200,000 ringgit hingga 600,000 ringgit kepada mangsa rogol. Daripada jumlah ini, bukankah mangsa rogol dapat menggunakannya untuk pelbagai kepentingan-kepentingan, termasuk mampu membeli rumah, mampu membeli kenderaan dan sebagainya, hasil daripada jenayah yang dilakukan oleh lelaki yang jahat. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apakah undang-undang negara kita mewajibkan penjenayah yang merogol untuk menampung anak yang terhasil daripada perbuatan rogol itu? Tidak. Undang-undang Islam yang mewajibkan penjenayah menanggung anak yang terhasil daripada pemerkosaan sehingga anak itu dewasa. Siapakah? Pihak manakah? Undang-undang apakah yang sebenarnya memperjuangkan hak wanita? Undang-undang manakah yang melindungi wanita sebenarnya? Ini adalah bukti yang jelas menunjukkan kepada kita bahawa Islamlah yang sebenarnya mengangkat darjat kaum wanita dan bukannya undang-undang sekular. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apabila kita memperjuangkan Islam, ini akan menjadi bekalan untuk hari akhirat kelak, yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak berguna harta benda dan anak-anak, melainkan mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Marilah kita sama-sama mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda memimpin kota Madinah. Walaupun majoriti penduduk Madinah, walaupun ekonomi penduduk Madinah dominated ataupun didominasikan oleh kaum Yahudi yang kuat bidang ekonominya, tetapi undang-undang Islam ditegakkan di bumi Madinah. Itulah sebaik-baik contoh, the best pattern untuk kita ikuti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi golongan yang mengharapkan keredaan Allah dan ganjaran pahala di hari akhirat, dan dia banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa bersalawat dan mengucapkan salam ke atas Nabi. Oleh itu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam ke atas Nabi dengan sebenar-benar ucapan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين والكفر والكافرين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين في بورما. اللهم انصر المجاهدين في فطاني وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.